Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan saya ingin membentangkan tentang projek tahun air kami. Kami telah melaksanakan projek ini sejak dari tahun 2021 sehingga kini. Kami telah membuat projek yang dinamakan sebagai Automatic Cut-off System. Projek ini telah berjaya disiapkan oleh kami berdua, dan hari ini saya ingin memberikan sedikit penerangan untuk projek kami. Kita bermula dengan nama saya sendiri, Muhammad Azdana bin Muhammad Azmi, bersama rakan saya Muhammad Irfan bin Muhammad Kamal. Okey, kita akan bermula dengan pengenalan untuk projek kami. Pada zaman sekarang sering berlaku banyak pembaziran tenaga elektrik yang menyebabkan peningkatan bil elektrik. Ini kerana pada masa sekarang kita tidak boleh leka walaupun sekejap, dan tak kira masa serta tempat seseorang itu berada, kerana elektrik ini sebenarnya sesuatu yang berbahaya. Walaupun kita mempunyai pelbagai alatan canggih untuk membantu dalam keselamatan dalam melakukan kerja harian. Kajian ini dilakukan supaya kami dapat mencari jalan penyelesaian untuk mengurangkan pembaziran tenaga elektrik. Dengan mengurangkan pembaziran tenaga elektrik ini, kami dapat membantu memanjangkan hayat sumber-sumber asli seperti bahan api fosil, arang batu dan gas. Penjimatan elektrik ini juga dapat melindungi alam sekitar dengan mengurangkan penghasilan karbon yang akan menyebabkan pemanasan global dan persekitaran lebih bersih, dan pengurangan pencemaran udara. Latar belakang untuk kajian kami ini, pada ketika ini negeri Selangor sering mengalami masalah air yang banyak memberikan kesan kepada pengguna, seperti tiada air untuk mandi dan air untuk kehidupan seharian, iaitu air minuman. Mesin air Kowe merupakan mesin air yang menggunakan banyak elektrik. Dengan timbulnya masalah ini, kami mahu membuat suatu sistem yang akan membantu mesin air Kowe ini tertutup dengan sendirinya ketika ketiadaan air. Penyataan masalah: ketika tiada bekalan air masuk ke dalam mesin air Kowe itu tersebut, mesin itu akan masih berfungsi, kerana arus elektrik masih mengalir untuk mesin itu untuk berkendali. Tenaga elektrik akan masih digunakan, dan sebabkan ini kami cuba untuk memastikan mesin air Kowe itu berhenti berkendali
semasa ketiadaan air, dan ini akan menyebabkan pembaziran elektrik lah kalau air tak ada tapi mesin masih berfungsi. Untuk seterusnya, mesin penapis air ini boleh menyebabkan kebakaran kerana yalah, mesin tu masih ada arus elektrik. Jadi ketika mesin tu masih berfungsi, ketiadaan air yang akan menyebabkan overheating dan terbakarnya mesin kerana masih ada arus bekalan elektrik tetapi tiada air. Maksudnya mesin tu tidak boleh, fungsi mesin tu sudah tidak perlu digunakan. Okey, yang kedua, objektif kami, kami cuba untuk membantu mengurangkan penggunaan elektrik kepada pengguna mesin kowe itu sendiri, dan kami cuba untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat menjimatkan tenaga elektrik kepada pengguna air kowe itu. Kepentingan kajian kami ini dilakukan untuk mendapatkan bantuan mengurangkan penghasilan karbon yang menyebabkan pemanasan global, dan ianya juga membantu persekitaran menjadi lebih bersih dan dapat mengurangkan pencemaran udara. Selain itu, ia dapat mengurangkan penggunaan elektrik untuk masa panjang dan juga dapat membantu untuk memanjangkan hayat sumber-sumber asli seperti bahan api fosil, arang batu dan gas. Skop dan limitasi kajian kami ini, kami menyasarkan kepada mesin air kowe di kediaman rumah. Kami telah meletakkan hak beban hanya pada bekalan satu fasa. Kami membuat prototipe air kowe ini sebagai prototipe air kowe sebagai contoh mesin air kowe itu sendiri, yang selalu digunakan di rumah-rumah. Dan yang terakhir, kami membentuk suatu lita dengan menggunakan Nordensu ESP dan water sensor. Sekarang ini kita membentangkan tentang metodologi pula. Metodologi merupakan satu kaedah atau cara yang dapat mengawal maklumat yang diperolehi bagi sebuah penyelidikan. Metodologi kajian merupakan salah satu cara untuk mengadun dan menstruktur setiap maklumat yang diperolehi mengikut ketepatan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini, pengkaji menerangkan mengenai kaedah pembangunan projek yang merangkumi reka bentuk kajian, perancangan pelaksanaan projek, cartagan PTA 1 dan PTA 2 projek, carta ahli projek, kos untuk bahan projek, proses kerja dan permasalahan. Kemudian pula cartagan. Baiklah, seperti yang boleh lihat, warna biru ini kami merancang dan warna kuning pula kami melaksanakan. Pada minggu pertama Januari 2021, kami merancang untuk membuat pengenalan PTA 1 dan kami melaksanakannya selama 2 minggu. Kemudian dalam minggu kedua Januari pula, kami merancang dan membuat kertas cadangan proposal ataupun proposal, dan proposal itu siap dalam masa 2 minggu. Dan pada minggu ketiga dan minggu keempat, kami merancang untuk membuat penulisan abstrak. Penulisan abstrak ini berlangsung selama 2 minggu. Dan kemudian pada minggu pertama Februari 2021 sehingga minggu ketiga Februari, kami merancang untuk
membuat pengenalan untuk membuat bab 1, dan kami juga terus melaksanakannya selama 3 minggu itu. Kemudian pada minggu keempat pula kami membuat penulisan bab 2 sehingga minggu kedua bulan Mac. Seterusnya penulisan bab 3 pula kami mula pada minggu ketiga bulan Mac sehingga minggu pertama bulan April. Setelah selesai bab 3, kami membentangkan kertas cadangan kami pada minggu kedua April hingga ke minggu keempat April. Seterusnya pada bulan Mei pula, awal bulan Mei, kami mula membuat pengenalan PTA 2. Dan setelah membuat pengenalan PTA 2, kami terus menulis bab 4 iaitu dapatan dan analisis, dan seterusnya sambung ke penulisan bab 5 iaitu perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Seterusnya setelah selesai membuat penulisan untuk laporan, kami pula melaksanakan projek, dan projek mengambil masa sehingga 5 minggu. Dan akhir sekali kami membentangkan laporan dan hasil projek kepada penyelih projek dan panel penilai. Baiklah. Yang seterusnya pula, carta alih. Pada mulanya kami mengenal pasti masalah. Seterusnya mengumpul maklumat dan data. Dan yang ketiga, kami merancang projek. Dan kami mengesahkan projek bersama penyelia. Dan penyelia tidak berpuas hati, jadi kami merancang semula dan mengesahkan projek bersama penyelia untuk kali kedua. Dan penyelia terima projek kami dan kami mula membinanya. Dalam membina, kami ada proses pembangunan projek. Dan setelah itu, kami menguji kefungsian lita. Tetapi lita projek kami tidak berfungsi dengan baik. Jadi kami memperbaikinya dan projek dapat berfungsi dengan baik. Ini merupakan lita kami ataupun reka bentuk yang boleh tengok daripada belah kiri itu reka bentuk projek yang kami buat dalam bekas air dan water sensor di dalam bekas air dan dalam bahan-bahan elektronik di dalam satu bekas yang lain. Dan yang gambar belah kanan pula reka bentuk lita untuk elektronik kami. Ini merupakan kos projek kami yang memakan modal sebanyak RM171. Dan seterusnya pengujian. Kami membuat pengujian projek kami menggunakan insulation tester untuk menguji penebatan dan multimeter untuk menguji ketulusan dan mengukur voltan. Kemudian perbincangan dan cadangan serta kesimpulan. Baiklah, perbincangan. Tujuan utama prototip ini ialah mencipta satu teknologi yang dapat diterima pakai masyarakat dan mewujudkan satu projek yang efisien dan mampu milik oleh semua golongan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, cadangan. Kami perlu menggunakan water sensor yang lebih baik ataupun lebih canggih. Dan yang kedua pula, menggunakan cara yang lebih efektif untuk menutup bekalan. Baiklah. Yang terakhir sekali, kesimpulan. Kami menghasilkan satu projek yang dapat memudahkan pengguna untuk mengesan ketiadaan air di mesin air mereka, contohnya seperti Kowe, dan dapat memberi notifikasi kepada pengguna. Bukan saja dapat memberi notifikasi, malah ia juga boleh memotong bekalan elektrik daripada telefon bimbit kita sendiri. Ia juga dilengkapi dengan ESP8266 yang bertujuan untuk mengawal lita. Terima kasih.